Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so untuk sesi kelas petang ni Okay, untuk kelas petang ni kita akan tengok revisi topik 1 hingga topik 4. Okay, itu topik Idham ingat tak nama topik? Okay, topik 1 hingga topik 4 Basically kalau Idham cakap kat sekolah, Idham dah belajar sampai apa sah tak sah saja kan? Itu topik yang ketiga, penaklukan logik. Okay, so ini saya nak revisi topik 1 hingga topik 4. So advance lah sikit Okay, jap. Saya tekan background tu. Okay, so Idham pun dah baca doa. Okay, kita nak tengok hari ni contoh soalan pertama Basically nak revisi preparation untuk exam. Idham ada dengar-dengar cikgu bagi tahu bila exam pertengahan tahun ada ke? Ke tak ada dengar-dengar lagi? Tak ada lagi Okay, basically majority akan ada exam pada bulan 8. Okay, kalau ikut pada pelajar-pelajar lain lah. Start bulan 8 dia orang ada exam ni dah. Exam pertengah tahun. Okay, exam sebenar. Mungkin. Okay So basically majoriti sekolah bulan 8 ni. So kemungkinan lah Idham mungkin cikgu akan bagi tahu lambat sikit ke hari Jumaat. Hari Jumaat pula. Bulan 8 nanti ada exam. Okay, tak apa. Jom kita pergi pada soalan. Okay, apa kata hari ni kita tengok topik yang ketiga dulu Alang-alang Idham pun baru belajar topik sah tak sah tadi. Kita buat revisi terus. Okay, nak perkukuhkan. Okay. So, ini soalan yang pertama. Ya, saya cari dulu sah tak sah ada tak Akas. Okey. Akas sangat juga. Okey, tak apa. So, kita tengok untuk soalan yang pertama. Okey, contoh soalan ni. Okay, tuliskan anti-jadian dan akibat bagi implikasi berikut. Okey, nak Idham tak payah tulis soalan ni tak payah sebab nanti saya akan share juga modul ni. So kamu boleh tengok balik, salin balik Apa yang kamu catat dekat sini? Okey, tulis perkataan ni. Sebab dalam topik ni, okey, Idham tulis ni topik nama dia topik yang ketiga. Okey, tulis topik 3, nama dia penaklukan logik. Kita pergi satu-satu topik dulu. Penaklukan logik. Okay, topik ketiga form 4. Hari ni kita nak revisi topik form 4. Okay, dah ada topik Okay, sekarang apa yang Idham kena catat? Dua benda je. Okay, anti-jadian dengan akibat. Okay, so apa yang kamu kena catat kat sini tulis macam ni anti-jadian. Anti-jadian tu adalah ayat yang pertama. Ayat 1. Manakala akibat adalah ayat kedua. Okay, tulis nanti je, catat nanti je. Anti-jadian ayat 1, akibat ayat kedua. Okay, done Okay, sebelum kita pergi ke soalan ni, okay, Idham saya nak relatekan dengan kehidupan sebenar. Okay, contoh sebenar anti-jadian dengan akibat. Okay, anti-jadian tu kalau dalam dunia sebenar kita panggil ni Idham. Okay, kita panggil sebab. Anti-jadian tak adalah sebab. So kamu boleh tulis anti-jadian tak adalah sebab. Okay, saya nak relatekan dengan kehidupan sebenar. Nak tengok Idham. Okay, Idham bagi tahu saya yang mana satu sebab, yang mana satu akibat. Okey, sebagai satu contoh dulu Ini contoh daripada se. Ini contoh se makan nasi. Se jadi apa kalau se makan nasi? Kalau se makan nasi, se jadi apa? Gemuk. Okey, se ambil ayat tu. Boleh. Se makan nasi, se jadi gemuk. Ayat pertama, se makan nasi. Kan? Yang kedua, ayat kedua, se jadi gemuk. So ayat pertama tadi apa? Anti-jadian, sebab. Bila se makan nasi itu sebab kan? Bila se makan nasi, akibat dia se jadi gemuk. Faham tak Idham? Sebab dengan akibat. So samalah dengan soalan ni, apa tujuan Idham belajar topik ni sebenarnya? Untuk dunia sebenar. Untuk dunia sebenar Idham boleh berfikir, okey, kalau aku buat benda, okey, kalau Idham buat benda ni, apa jadi? Itu sebab Idham belajar benda ni. Sebab dan akibat. Boleh?
Anti jadian tu, dalam matematik kita panggil anti jadian idham, kita tak panggil sebab. Anti jadian tu sebab Okey, kita buat benda ni, ini akibat dia. Okey, saya nak tanya idham. Okey, kalau lintas jalan tanpa tengok kiri kanan, apa akibat dia? Ya? Accident. Itulah akibat dia. Anti jadian dia apa? Anti jadian adalah sebab. Melintas jalan, tak tengok kiri, tak tengok kanan. Itu sebab. Akibat dia, accident. Boleh? Sebelum jawab soalan ni, nak bagi Idham faham. Ayat pertama, kita panggil anti jadian. Ayat pertama. Ayat kedua, kita panggil akibat. Boleh? Okey. Next, lagi contoh. Okey. Idham belajar bersungguh-sungguh. Itu sebab kan? Akibat dia apa? Idham belajar bersungguh-sungguh, akibat dia jadi apa nanti? Okay, kalau Idham belajar bersungguh-sungguh, sebab akibat dia apa akan jadi? Apa akibat dia depan ni? Kalau Idham belajar bersungguh-sungguh. Apa? Tak jelas. Pandai. Oh, senang. Tak berapa clear. Okey, betul. Idham belajar bersungguh-sungguh sebab akibat dia Idham jadi pandai. Boleh? So, ayat pertama apa? Kita panggil apa ayat pertama? Ayat kedua? Boleh. Sekarang, Idham bagi satu contoh ayat yang ada anti jadian dan akibat. Bagi je apa contoh. Tak kisah. Bagi, boleh je. Bila tak belajar, akibat dia apa? Ya. Bila tak belajar, kita panggil anti jadian. Jadi tak pandai. Itu akibat. So, tujuan Idham belajar topik ni untuk apa? Untuk dunia sebenar. Betul? Baru Idham tahu. Sebab buat apa ni, akibat dia apa? So, Idham akan berfikir. Contoh bila Idham dunia sebenar nanti, Idham dalam dunia kerja. Okay? Idham akan fikir, kalau buat benda ni, lambat. Buat benda ni, cepat. So, Idham akan berfikir. Bukan terus buat je. Faham Itu tujuan belajar. Boleh? Okay, sekarang untuk soalan ni. Macam mana cara nak jawab? Soalan cakap tulis anti jadian dan akibat kan? Anti jadian ayat yang pertama. Akibat ayat yang? Okey. Ayat pertama Idham tengok kat sini. Jika suatu garis lurus adalah selari dengan paksi X, maka kecerunan garis lurus itu ialah kosong. Yang mana ayat pertama dia? Itu ayat pertama kan? Cuma Idham jangan ambil jika. Jika tu sebab. Jika, perkataan jika, yang belakang tu baru ayat dia. So, Idham buat macam ni. Kurungan. Jika, sampai sini. Boleh? So, inilah anti jadian dia. Faham Anti jadian dia adalah ayat yang pertama. Anti jadian adalah suatu garis lurus adalah selari dengan paksi X. Boleh? Tapi Idham tak catat sebab nanti saya akan bagi ni. Okey, apa akibat dia? Maka kita ambil ke? Tak payah, betul. Maka betul. Kecerunan garis lurus itu ialah kosong. Boleh? Tak apa Idham. Idham tak payah faham lagi ayat-ayat dia. Tak apa. Itu maksud benda lain. Itu semua pengetahuan matematik. Okey, so untuk soalan ni, Idham tak payah faham pun. Suatu garis lurus selari dengan paksi apa maksud kan? Idham tak faham kan maksud dia kan? Tak apa. Still boleh jawab kan? Ayat pertama, anti jadian. Ayat kedua, akibat. Boleh? Itu je. Jadi yang belakang buang marker jika ayat pertama, maka ayat kedua. Boleh? Okey. So, Idham boleh catat nota sikit. Dekat sini, Idham buat nota. Yang ni Idham catat. Nota. Jika, dekat belakang ni kita panggil ayat dia adalah anti jadian. Anti jadian. Maka, yang belakang tu kita panggil akibat. So, dalam soalan, Idham tengok je ayat yang depan, kita panggil anti jadian. Ayat yang belakang, kita panggil akibat. Kita boleh label juga kat sini sebagai huruf P, sebagai huruf Q.
Ida label kat situ. Anti jadian kita label huruf P, akibat kita label huruf Q. Okey. Dan okey, boleh Idham sebutkan balik apa yang Idham faham pasal anti jadian dengan akibat? Bukan baca balik Idham bagi tahu siapa yang Idham faham. Anti jadian tu apa, akibat tu apa? Ikut yang Idham faham dalam bahasa kamu sendiri. Kejadian tu apa? Ayat 1 tu apa kita panggil? Betul. Ayat 2? Yes. So, dalam dunia sebenar, Ida akan berfikir. Bila nak buat sesuatu, kita akan fikir je. Boleh? Contoh kejap lagi. Idham nak keluar, contoh Idham nak keluar rumah, Idham kena berfikir sebenarnya. Sekejap. Nak keluar apa dulu? Nak lintas jalan kena tengok kiri kanan. Cuma tanpa kita sedarlah, kita sebenarnya kita berfikir. Nak lintas jalan, tengok dulu kiri, tengok kanan. Okey, tak ada kereta, baru lintas kan. Cuma benda tu kita dah terbiasa, tak perlu nak fikir dah, dia automatik dah. Boleh Okey, good. Okey, kita pergi contoh soalan seterusnya. Idham boleh buat sendiri pula, saya nak tengok. Ada tak? Tolonglah ada contoh. Tak ada ke? Okey. Ada. Kat sinilah. Saya ambil contoh tapi setukar soalan. Saya ambil contoh tapi setukar soalan. Okey, contoh soalan ni. Okey. Abaikan soalan atas tu, dia cakap tulis akas dan kontrapositif bagi implikasi berikut. Seterusnya tentukan nilai kebenaran akas dan kontrapositif. Okey, untuk soalan ni kita abai je soalan dia. Kita nak buat macam tadi. Okey. Kita nak buat apakah anti jadian dan apakah dia punya apa satu lagi kita panggil? Betul. Apakah anti jadian dan apakah akibat? Silakan Ida tulis kat buku, saya pergi tengok. Okey, tak payah tulis soalan Ida hanya tulis je anti jadian apa, akibat apa, itu je. Very good, betul. Anti jadian ayat yang depan 4/3 sama dengan 12. Okey, ni seubah soalan sekejap nak bagi faham je. Anti jadian dia adalah 4/3 sama dengan 12. Okey, akibat dia ambil yang belakang, 6 tolak 4/3 sama dengan 6. Okey, jap lagi. Okey, jap lagi barulah kita buat dekat sini nanti jadi boleh kita buat soalan sebenar akas, kontrapositif sebab dia mencabar sikit. Okey, tentukan nilai kebenaran. Okey, settle kat situ. Okey, cuma yang ni sepadan dulu sebab apa? Sebab saya nak bagi faham anti jadian dengan akibat sahaja. Sekejap lagi boleh kita jawab soalan yang sebenar. Okey, next. Kita testing lagi. Contoh soalan seterusnya. Okey, silakan Idham. Tuliskan jawapan apakah anti jadian. Anti jadian apa? Akibat apa? Silakan. Okay, silakan untuk soalan ni seubah sementara soalan dia kita kena senarai tuliskan apa anti jadian
Okey, lepas tu kita tuliskan apa dia punya kejadian pula dah, akibat. Intijadian dengan akibat. Okey, betul. Very good. Dah faham kan? Good. Intijadian 5 ialah nombor ganjil. Akibat 5 kuasa 2 ialah nombor genap. Okey. So, dekat sini Idham dah master Boleh pegang elok-elok yang ni Idham. Settle dah intijadian dengan akibat. Okey, sekarang saya nak pergi dekat bahagian Idham cakap tadi yang terbalik-terbalik tu. Yang tunggang-tunggang tu Okey, yang terbalik-terbalik tu macam ni cerita dia. Okey, jap. Kita tengok contoh dulu. Ada tak? Ini dia. Okey, untuk soalan ni dekat tulis akaskan dan kontrapositif bagi implikasi berikut. Seterusnya tentukan nilai kebenaran akas dan kontrapositif. Kita buat satu-satu dulu dah. Okey, so dekat sini kita buat satu je dulu iaitu akas. Okey, saya nak Idham catat nota dekat sini Okey, nota. Okey, jika P tadi apa Idham ingat tak? P tu apa? P untuk very good. P untuk intijadian. Ayat pertama lah kan. Maka Q. Apa Q? Akibat maksudnya ayat kedua. Betul. Jadi, kat sini Idham catat nota. Jika P maka Q. Inilah dia punya akas. Okey, dan Okey, akas ni sebagai hint ke Idham, dia akan jadi terbalik. Agak-agak jadi macam mana? Kalau pemahaman Idham, dia jadi terbalik. Dia akan jadi macam ni. Saya nak terbalikkan dia. Pandai. Betul. Jika Q, maka P. Betul. Dah, salin. Itulah dia akas. Okey, boleh? Dan okey, boleh faham Akas kena terbalik. So, untuk soalan ni selibit untuk Idham buat. Silakan. Idham kena terbalikkan. Agak-agak Idham boleh tak? Faham tak macam nak buat? Terbalikkan benda ni. Okey. Sama macam tadi Idham. Jika 4/3 sama dengan 12. Ini apa? Intijadian. Ini P lah kan? Okey, maka yang belakang ni kita panggil akibat. Q lah kan? Sekarang terbalikkan Idham. Dapatlah dia punya akas. Terbalikkan. So dia akan jadi macam ni. Sebut pun tak apa, setulis. Jika Idham boleh sebut, setulis. Jika okey. Darab 3 sama dengan 6. Betul. Maka susah ke? Tak kan? Boleh kan? Basically Idham serius saya cakap. Okey, untuk permulaan sebantu Idham lulus je dulu. Untuk lulus je dulu Mat
Untuk lulus mat ni, topik ni dah kena kuasai. Sebab topik ni tak ada kira-kira. Tengok, tak ada kira kan? So memang boleh skor. Untuk SPM tahun lepas pun guide dia orang untuk topik ni. So topik ni tak payah kira-kira. So senang je lah. Idham kena apa? Faham. Okay, kena faham. Okay, dekat sini nak buat akas kena buat apa? Terbalikkan. Pegang benda tu Okay. So senang Idham tambah kat sini. Akas ni nota dia adalah terbalikkan. Itu ni macam tu. Terbalikkan. Okay, nak buat akas terbalikkan. Tak apa, segur-segur satu persatu. Kalau dah bagi tahu kita skip dululah kontrapositif tu, kita datang balik. Kontrapositif, tentukan nilai kebenaran. Dah. Okey. Kalau dah, sekarang Idham buat soalan ni. Silakan. Tuliskan akas je Idham. Akas. Okey, tak payah salin soalan Terus tulis jawapan terus. Akas dia apa? Okey, silakan Idham sebutkan jawapan dia. Akas macam mana? Sorry. Tengah kelas. Hello bro. Tengah kelas. Macam mana Idham? 5-2. Cara sebut dia 5 kuasa 2 Okey. Betul. Simple kan? Jika 5 kuasa 2 ialah nombor genap. Nombor genap. Maka 5 ialah nombor ganjil. Dan itu sahaja atas. One more kalau ada. Kalau ada lah. Kalau tak ada, cukup sampai situ dulu. Ada satu lagi. Silakan Idham last. Akas.
Right, silakan Idham bacakan jawapan Akas. Okay. Betul. Okay, dan jika 29 mempunyai dua faktor sahaja, mempunyai dua faktor sahaja, maka 29 ialah nombor perdana. Dah cukup 3 dah latihan. Dah faham lah tu? Okay, good. Settle. Next kita pergi yang seterusnya. Untuk yang seterusnya kontrapositif ni dia bahaya sikit. Kontrapositif dia bahaya sikit Idham kena buat satu nota full dulu jap sebelum apa? Oh, ni cakap akas songsangan kontrapositif kan? Okey. Ni akas kontrapositif, yang ni akas songsangan kontrapositif. Okey. Cukuplah tu kat ruang sana Idham buat nota yang ni dulu. Okey, so untuk nak cari akas songsangan kontrapositif ni, okey, dia punya nota, ni nota full Nota full. Tak apa, nanti saya explain macam nak buat. Okey, boleh salin dulu Idham. Okey, nota full dia. Okey, yang pertama kita pernah panggil dia sebagai implikasi. Implikasi. Apa tu implikasi? Implikasi ni adalah jika P maka Q. Jika P maka Q. Ini kita panggil sebagai implikasi. Implikasi. Satu. Okay, dapat Idham tengok dulu Sekejap lagi sebagai masa untuk Idham salin. Yang kedua, lepas implikasi, nama dia akas. Boleh Nama dia lah akas. Akas macam mana tadi Idham? Jika P bagus. Ya, baru betul. Jika Q maka P. Maksudnya kita buat apa? Terbalikkan. Maka P. So, akas dah settle lah Idham. Okay, kamu dah boleh faham dah. Setanya kamu boleh sebut. Implikasi tu yang mana Idham? Yang asal tadi Jika inti jadian, maka yes, betul. Itu implikasi Ini akas terbalikkan. Okey, seterusnya nama dia implikasi akas songsangan kontrapositif Sekejap saya ada nota full Saya share dalam grup kamu dulu supaya kamu boleh rujuk lepas ni. Mana ada lagi tak? Okey, ada Idham. Idham ada bawa phone? Ada Okey, tak apa. Jangan tengok dulu dalam grup. Sehantar tu untuk kamu rujuk nanti kemudian Okey. Dia ada urutan dia, implikasi, akas, seterusnya nama dia adalah songsangan. Okey, songsangan. Songsangan. Okey, untuk songsangan dia akan salahkan implikasi dia salahkan implikasi. Okey, so dekat sini akas terbalikkan. Implikasi terbalikkan. Kat sini kamu terbalikkan. Yang ni kamu dah master tadi kan, dah buat 3 latihan kan. Akas terbalikkan implikasi. Next, songsangan. Okey, untuk buat songsangan, dia akan jadi macam ni pula. Songsangan Jika, okey, salahkan P. Okey, dia salahkan implikasi Maksudnya dia akan jadi macam ni. Jika bukan P, maka bukan Q. Bukan Q. Tak apa, jadi saya explain detail apa maksudnya. Okey, songsangan. Cacing. Macam ni ke? Macam ni? Bukan? Macam ni ke? Ya, betul. Itulah maksud bukan. Dia maksud bukan. Contoh, Idham panggil apa macam ni? Bukan sama dengan. Bukan tu maksud Idham salahkan dia. Sama dengan, bukan sama dengan. Boleh? Salahkan macam tu. Lelaki? Lawan dia apa? Perempuan. So itulah dia, bukan. Boleh Lelaki lawan dia bukan lelaki. So perempuan lah. Sama dengan, bukan sama dengan. Okay, next. So dekat sini kamu dah dapat dah yang ni. Okay, songsangan. Nanti kamu tulis kat sini. Kita akan salahkan implikasi.
Okey, salahkan implikasi. Now, sebelum pergi kontrapositif, nanti kamu akan pening, kita buat contoh dulu, boleh? Okey, songsangan. Soalan ni minta songsangan kan? Betul? Okey. Untuk songsangan ni idgham, nota dia adalah salahkan implikasi. Nampak tak sebab anak panah? Salahkan implikasi. Okey, sekarang kita buat dia punya songsangan. Songsangan. Okey. Sebelum buat songsangan, sebagi masa sekejap, idgham boleh salin nota yang sebab full tu. Idgham buat nota full dulu. Yang ni saya kena kecilkan sikit nampaknya ruang tak mengizinkan, dah panjang. Saya nak padam balik. Okey, akas songsangan kontrapositif. Ada banyak kat situ. Okey, so salin balik kat sini. Akas kita terbalikkan. Jika 5 kuasa 2 ialah nombor genap. Nombor genap. Dah boleh salin nota full dulu Maka 5 ialah nombor ganjil. Okey, akas seterusnya kita nak buat songsangan. Untuk songsangan kita akan salahkan implikasi. Songsangan, salahkan implikasi. Salahkan implikasi. Okey, dan bahagian nota. Sekarang kita jawab soalan Apa songsangan tadi idgham? Maka bukan Q. Bukan Q kan? Idgham salin bukan Q kan? Ke idgham salin maka Q. Cuba tengok idgham salin macam mana songsangan. Jika bukan P maka bukan Q, betul? Betul Alright, takut tersilap salin je. Okey, so sekarang macam mana nak jawab soalan songsangan ni idgham? Cara dia simple je. Salahkan implikasi Implikasi yang mana idgham? Yang warna kuning tu kat atas dalam kotak. Ni implikasi. Betul, itu implikasi boleh Sekarang songsangan apa maksud dia? Salahkan implikasi. Jika bukan P. Soalan bagi tahu jika 5 ialah nombor ganjil kan? Sekarang idgham nak salahkan dia. Apa maksud salahkan? Idgham nak buat kata lawan. Kat sini cakap jika 5 ialah nombor ganjil, idgham nak jadikan dia salah. Apa lawan nombor ganjil? Nombor apa lawan nombor ganjil? Nombor ganjil lawan dia nombor genap. Lawan dia. Lelaki lawan dia apa? Tinggi lawan dia rendah. Rendah ke pendek? Tinggi lawan rendah. Panjang lawan
pendek. Besar lawan gemuk lawan sama dengan yang ni. Ganjil lawan genap. Boleh? Sekarang Senak Idham tulis kat sini ganjil versus genap. Okey, jap. Sebelum tu saya bagi Idham buat ruang sikit bawah ni. Sebab lagi ada satu lagi tau. Nama dia kontra positif. Idham tulis kontra positif. Kontra positif. Ini kan yang sikit yang kontra positif kan. Idham tulis bawah kontra positif. Kontra positif. Okay, nanti kita sambung. So bolehlah kita kat bawah ni sikit ganjil versus dia genap itu lawan dia. Okey, so jadi untuk soalan ni jawapan dia akan macam ni Idham. Okey. Jika 5 ialah nombor ganjil kan? Okey, kita nak buat songsangan jika bukan P. Apa maksud bukan P Idham? Maksud dia nak lawan. Jika 5 sediakan macam ni. Jika 5 ialah nombor genap. Betul. Idham kena lawan perkataan yang dia bagi tahu tu. Nombor genap Okay. Nombor genap. Okey, settle. Next seterusnya, maka 5 kuasa 2 ialah nombor genap. Lawan dia balik kat situ. Maka 5 kuasa 2 ialah ya, pandai. Maka 5 kuasa 2 ialah nombor ganjil. Itu maksud dia Idham. Kalau Idham tengok kat bahagian nota songsangan tadi kan, nota kat bawah ni, bawah sebelah kanan ni, jika bukan P kan, maksudnya Idham nak salahkan. P kat depan kan tadi, kita belajar betul. Depan ni adalah P, yang belakangnya adalah Q, betul? So, kita nak salahkan yang P, ganjil, lawan dia genap. Sebab tu tulis genap kat bawah. Maka 5 kuasa 2 adalah nombor genap kan? Kita nak lawan dia jadi nombor ganjil. Maka 5 kuasa 2 adalah nombor ganjil. Dapat? Okay, tak apa. Nanti kita test dekat exercise lagi. Okay, sekarang Idham tulis dulu jawapan dia ni. No, okay macam ni je. Idham salin ni Idham salin yang implikasi. Implikasi yang mana? Kotak. Okey. Idham salin soalan yang kotak kuning tu, implikasi jika 5 ialah nombor ganjil. Okey, salin yang tu setik Idham salin satu yang ni, yang setik Idham salin. Okey, salin yang ni dan satu lagi songsangan. Sekali dengan jawapan. Itu je. Akas tak payah. Sebab akas tadi Idham dah buat dah. Dah salin dah. So Idham salin yang 2 tik tu Okey, silakan. Idham tulis atas tu soalan. Tulis soalan. Macam ni. Tulis kat sini soalan. Implikasi. Tulis dalam kotak. Lepas Idham tulis kat sini jawapan. Songsangan. Tentu dia boleh. Okey, silakan.
So kita rehat jap pukul 5.20 kita sambung balik jam 5.30 5.30.